Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Jadi selain Allah adalah ciptaan Allah. Yang selain Allah ni Allah jadikan, Allah buat, Allah ciptakan langit, bumi, matahari, malaikat, jin. Semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Allah tunggal. Tak ada siapa cipta dia. Ini kita tak boleh faham. Setengah orang kata kita dicipta oleh Allah. Siapa cipta Allah? Kalau Allah dicipta, dia bukan Tuhan lah. Tuhan ni tak boleh siapa mencipta dia. Macam mana benda ni boleh berlaku, kita tak boleh faham. Sebab kita dicipta. Kita tak boleh faham ada orang ada tanpa dicipta. Kita tak boleh faham. Sebab itulah dia Tuhan. Jadi yang wujud ni, yang ada ni, dan tak akan tak ada, hanya Allah lah, Tuhan yang mencipta. Kita yang dicipta ada, dan satu waktu tiada. Kan? Itu namanya ciptaan. Tuhan ni dia tak ada, dia ada je. Jadi yang ada ni hanya Allah saja. Lain daripada Allah tak ada. Diadakan. Ada faham? Jadi kalau kamu bertuhankan dengan selain Allah, maka Tuhan tu, itu bukan Tuhan tu. Itu ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan ni kau tak boleh buat dia jadi Tuhan. Ada faham? Dan lebih teruk lagi, kau kata tak ada Tuhan. Dan tu siapa jadikan kau? Kamu tak boleh kata kami dijadikan oleh Allah. Allah siapa jadi? Ini tak boleh tanya. Kalau siapa tanya kamu tu, kamu diam. Tak usah layan. Ini orang gila. Kalau kita ni, sebab itu kita ada Tuhan. Sebab Tuhan kita tu tak ada siapa jadikan dia. Tak ada siapa lahirkan dia. Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Ada faham? Dia tak dilahirkan, tak melahirkan. Dia tak payah nak melahirkan, dia jadi je, buat tu. Jadi Allah tu ada, dan dia turunkan kitab tu, Taurat, Injil, Zabur. Sebelumnya tak ada kitab, dia turun mazhab saja. Mazhab apa namanya? Risalah. Makna suhuf, sebahagian dari kitab Allah. Tapi bila manusia dah banyak, nabi-nabi yang Allah hantar, Allah sertakan dengan dia kitab. Yang terakhir Quran. Quran tu mengandungi kitab yang terdahulu dan yang tak ada.
Yang ada terdahulu dan yang tak ada. Jadi siapa turunkan Quran tu kalau Tuhan tak ada? Kalau Tuhan ni tak ada, siapa turunkan Quran tu? Dia orang kata Tuhan tak ada. Quran tu bukan diturunkan oleh Allah. Quran tu ditulis oleh Muhammad. Aduh. Dah tu kalau ditulis oleh Muhammad, Muhammad tu pertama sekali tak tahu menulis. Bila masa dia menulis? Lepas tu dia cakap Muhammad belajar dekat orang Yahudi punya ulama, dan kemudian memberitahu sahabat-sahabat dia supaya tulis apa yang dia belajar. Mana ada sejarah, mana ada evidence, bukti yang dia belajar? Tak. Orang Yahudi ni bila, dengan siapa bagi tahu guru dia? Tak ada. Guru dia belajar tak disebut. Sebut aja dia belajar. Kalau dia belajar, guru dia siapa? Lepas tu kita tanya guru tu, betul ke Muhammad belajar? Kalau kamu nak tuduh dia lah belajar, dia pertama sekali baca tak tahu, belajar dengan siapa dia nak, menulis dia tak tahu. Makna dia memang tak ada belajar dengan siapa pun. Kamu aja buat apa, tuduhan lah, membuta tuli tanpa bukti lah. Dan inilah angkara jahat. Mereka tu nak kata Quran ni bukan dari Allah. Quran tu dari Allah, tuan. Cuba tulis, kata Allah, satu ayat. Kalau kau kata dia dari Muhammad, kalau kau kata dia dari Muhammad, kau kata dia dari Muhammad. Kalau kau kata dia dari Muhammad, mana kau pun boleh buat lah kan. Dia orang yang kata Muhammad yang tulis, cubalah tulis. Kamu takkan tak boleh buat, Muhammad boleh buat. Muhammad SAW tu kan manusia, tak tahu baca pula, tak tahu menulis pula, tak ada belajar pula, tak ada doktorate ke apa ke, kan? Biasa punya orang boleh tulis tu. Kau takkan pula kau profesor, sedia kawan lah konon, penulis banyak buku kan. Cubalah tulis. Kenapa sampai hari ni tak ada orang tulis satu ayat pun yang sama standard? Dah tu nak kata Muhammad yang tulis. Lepas tu nak tulis Quran tu kena ilmu, bukan satu cabang ilmu je. Semua ada. Perubatan, finance, astrology, science, physics, kimia, sejarah, ilmu alam, semua ilmu ada, kena ada. Siapa ada tu? Yang beritahu Fir'aun tu tenggelam dalam laut tu kan, cerita tu dalam Quran tu, siapa bagi tahu tu? Muhammad bagi tahu. Mana Muhammad nak bagi tahu tu? Mana dia nak tahu? Cerita tu pun tak ada dekat Bible. Yang Musa tenggelam, yang Fir'aun tenggelam. Macam mana boleh ada dalam Quran? Dia lemas. Dan Allah, mami dia, Allah, orang nak buat mami ni banyak kerja nak dia buat, tapi Allah tak payah, dia jadi mami je. Mami ni kena dibuang apa semua dalam-dalam dia, boleh tahan. Ini tak, semua dia. Allah bagi tahu, aku buat engkau, orang boleh tengok engkau sampai hari kemudian, boleh tengok engkau sebagai bukti kau ni orang yang telah melawan Allah, cuba nak bunuh Nabi Allah. Ini jadi dia. Siapa cuba nak bunuh Nabi Allah, hati ni takkan boleh bunuh punya.
Tak? Orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa. Boleh? Hanya Nabi Zakaria je Allah izin dia dibunuh. Sebab apa? Dia minta kat pokok, tak minta kat Allah. Masa dia lari, dia minta kat pokok, so buka supaya dia boleh masuk sembunyi kat pokok tu untuk ampun dosa dia. Allah benarkan, izinkan Yahudi tu gergaji pokok tu. Bila dia kena, Allah kata kau jangan kata pun tak boleh. Kalau kau cakap, nama kau padam. Dari senarai Nabi tahu. Ton aja. Jadi Nabi Isa tak adanya. Bila Judas masuk, masa mula-mula nak bunuh tu, Judas masuk dulu. Orang lain belum masuk. Sebab dia tahu di mana tempat sembunyi Nabi Isa. Judas masuk seorang. Cari, tak ada dah. Mana pergi dia? Waktu tu dia dah diangkat oleh Jibril. Jibril bersama dia selalu. Menjaga dia dengan apa-apa. Diangkat ke langit. Antara apa Amir Sa'ad cakap tadi? Jibril. Jadi Judas masuk, tengok tak ada. Dia orang kata lamanya dia masuk, belum panggil kita lagi. Dia orang pun masuk. Bila dia masuk, dia tengok tak ada, tengok Judas saja ada. Allah tukar muka dia jadi macam muka Nabi Isa. Terus dia orang tangkap. Judas kata, tak, sabuk. Aku bukan Nabi Isa. Tak, dia kata. Disalibkannya dan dibunuh. Jadi yang dibunuh, disalib, yang orang Kristian buat cross semua ni, itu bukan Nabi Isa. Itu Judas tu. Allah hina dia kerana dulu dia pernah jadi disciple Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Tapi oleh kerana Yahudi yang lain yang nak bunuh dia ni dengan orang Rom, nak bagi dia duit banyak, dia pun sedia bersekongkol dan berpaling tadah untuk tangkap Nabi Isa dan bunuh dia, salib dia. Akhirnya dia yang kena salib. Judas yang dihina oleh Allah. Ini yang disangka oleh semua orang yang mati tu Nabi Isa. Sebenarnya semua kena tipu. Allah SWT kata, sampai ke hari ini mereka mempertikaikan sama ada Isa tu mati atau tidak. Dia tak berapa sure. Keraguan timbul. Sebab dia tahu ceritanya. Yang masuk dalam tadi tu Judas. Mana Judas tu sekarang? Yang kita tangkap tu siapa? Isa ke? Judas dah masuk, tak keluar-keluar. Yang keluar kita ingat kita tangkap Nabi Isa. Sebab apa? Nabi Isa dah tak ada tu. Yang ada Judas yang masuk kemudian tu, yang masuk nak mencari Nabi Isa. Itulah yang kita tangkap. Dia orang tahu tu. Sebab kenapa Judas tiba hilang pula? Dia takkan hilang. Dia ada kat situ. Ditukar muka dia jadi muka Nabi Isa. Senang tak Allah buat? Macam muka dia ni. Tiba-tiba muka monyet. Depan saya, pendek terus tukar jadi monyet. Boleh? Senang bagi Allah. Mudah bagi Allah. Jadi orang Kristian ni semua ditipu. Bukan Kristian, semua ditipu. Dia ingat Nabi Isa disalib oleh orang Yahudi, musuh-musuh Nabi Isa lah. Yang memuliakan Nabi Isa ni yang sayang dia. Namanya Kristian. Mereka tak menganggap dia rasul, menganggap dia anak Tuhan. Dia buat cerita lah, sekarang ni kita punya Nabi,
kita punya anak Tuhan dah kena salib, dah kena bunuh. Macam mana pula boleh kena bunuh pula anak Tuhan? Tak mungkin lah kan. Okey, kita buat cerita. Tuhan benarkan anak dia dibunuh untuk ampun dosa semua orang, ampun dosa semua manusia. Jadi dia orang kata macam mana pula anak Tuhan? Jadi dia orang kata Tuhan ni satu tapi dalam 3 bentuk. Dia orang putar-putar cerita lah. Allah ni dia ada 3 bahagian. Dalam 3 keadaan dia boleh tukar dalam either of the 3. Dalam 3 keadaan tu dia boleh tukar. Sebagai anak, sebagai Holy Spirit, atau sebagai bapa. So orang Kristian selalu cakap the Father, the Son and the Holy Spirit. Itu dia cakap. Ini namanya Trinity. Dia goreng kat situ. Dia orang loya buruk kat semua orang. Trinity. Tuhan satu dalam 3. 3 dalam 1. Ada kamu faham ni? Jadi Isa tu adalah Isa tu adalah penjelmaan Allah sebagai anak. Dia sebenarnya Tuhan juga, tapi anak Tuhan. Penjelmaan sebagai the Holy Spirit dia Jibril. Jibril pun dia kata Tuhan juga. Jadi dia ni dah mengarut. Jadi hari dia dibunuh, di crucified tu namanya Easter Friday. Jadi di negeri-negeri agama Kristian ni macam Australia apa ni, dia orang cuti hari tu. Easter Friday. Jumaat cuti, Sabtu cuti, Ahad, Senin. Panjang cuti. Waktu tu kita keluar 3-4 hari di jalan Allah. Waktu tu lah ikut usaha tabligh. Easter holiday dia call. So Easter Friday dia mati, dia naik ke langit Easter Monday. Naik ke langit tu. Jadi dia orang tak boleh bunuh. Nabi Isa sampai sekarang hidup di langit kedua. Waktu Nabi naik Isra Mi'raj tu jumpa dia. Dan dia hidup dan tetap hidup, belum mati, belum kahwin, nanti dia turun. Baru orang Kristian semua tenganga. Dia hari Senin tu roh dia naik kan, dia tak hidup, maknanya tak bukan naik ke langit macam ni. Dia tukar pula naik ke langit. Nabi Isa AS naik ke langit, bukan roh dia, dengan badan dia sekali. Tahu? Jadi Nabi Isa ni hidup lagi. Jadi Nabi Isa akan turun untuk buat kerja dakwah dan bunuh Dajjal. Okey? Waktu tu nanti Allah buat tak ada satu orang ahli kitab ni yang tak beriman pada Nabi Isa, pada Allah dan Nabi Isa sebagai Nabi. Allah akan buat tak ada satu orang ahli kitab ni yang tak masuk Islam. Kenapa Allah buat begini? Sebab Allah nak balas kesusahan dia lah. Nak dibunuh ni oleh kaum dia. Dia sangat sedih sebenarnya Nabi Isa. Nabi Isa bila dia tahu kaum dia nak bunuh dia, dia panggil semua Hawarin, buat janji setia. Siapa nak bantu aku? Nabi Isa dah tahu dah, dia agak-agak dah tak ada, mungkin mati dibunuh. Dia ingat lah, dia tak tahu dia naik ke langit. Dia panggil semua, siapa boleh jadi pembantu? Semua dia jawab, kami. Kalau Yazid katanya, saya tidak mau jadi pembantu kamu. Macam kalau Yazid adalah.
Sekarang pun tak nak bantu. Tak nak bantu. Kan? Jadi itulah ayat-ayat yang dalam Quran tu, ayat Nabi Isa bagi tahu pada Hawarin. Hawarin kata, kami akan bantu kamu. Kamu tak ada, kami akan terus. Jadi Nabi Isa tak mati. Mudah bagi Allah, tak nak bagi dia mati. Hidup kan senang, mati kan senang. Tak ada susah. Nak jadi apa pun senang bagi Allah. Buat apa pun senang. Nak buat Hanzalah mati sekarang juga, benda senang. Nak masuk kau dalam neraka, senang. Nak masuk kau dalam syurga, senang. Apa pun senang bagi Allah, tak ada susah. Allah Maha berkuasa, Maha bijaksana. Kata Allah, untuk masukkan kamu wahai Yahudi yang tak percaya Quran tu kitab aku ke dalam neraka, senang bagi aku. Kamu tak salah risau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran cerita Nabi Isa. Siapa tahu cerita tu? Nabi Muhammad tahu ke cerita tu? Cerita Nabi Fir'aun tu lemas dalam, dan Allah bagi tahu ke Fir'aun, dah terlambat dah, aku tak terima kau punya pengakuan yang aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun ni. Kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu? Tapi aku simpan. Jadi doktor yang merawat mami Fir'aun tu belahkan dia, tengok ada garam. Dia kata betul lah Nabi Fir'aun ni lemas matinya. Macam mana dia boleh tahan sampai siapa? Orang doktor-doktor orang Islam yang bersama dia, kami tahu dah lama dalam Quran, dia kata. Allah bagi, iya ke dia pun baca Quran. Dia kata ini Quran ni bukan kitab Muhammad tulis yang mana dikelentong oleh padri-padri semua, kelentong orang seluruh dunia. Quran ni Nabi tulis, kitab Nabi, bukannya kitab Allah. Dan Nabi bukan rasul, dia orang biasa. Nabi kita orang Yahudi. Macam tu lah. Dia masuk Islam. Ada buku dia orang France tu. Tapi orang lain tak ada nak masuk Islamnya. Jadi Quran tu bukan tulisan Nabi kita. Tak ada tulisan manusia. Satu orang tak boleh tulis. Hari ni kamu baca Quran pun kamu tak faham. Dan diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, Melayu, ditafsir pun susah nak faham. Bukan nak tulis. Bukan nak tulis Quran tu, nak faham pun susah. Betul tak? Oi. Dan ditafsir pun susah agak. Banyak kali nak baca. Kamu boleh baca tafsir saya, bukan boleh faham senang-senang. Apa lagi nak tulis? Dan saya nak tafsir, kaunya senang dengan izin Allah. Orang boleh mana ada orang boleh tafsir Quran ni? Tafsir pun susah, nak tulis bagaimana tuan. Dalam dunia ini dengan izin Allah, seorang ni saya Allah buat boleh. Bukan Allah buat banyak orang boleh. Apa lagi nak tulis? Boleh? Tak ada manusia boleh tulis. Ini perkataan Allah. Itulah tandanya Allah ada. Tak cukup ke? Orang bukan Islam dan yang percaya Tuhan tak ada, cuba tengok Quran tu, kau cuba buat. Kalau kau boleh ada tanpa Allah ada. Allah buat kamu, baru kamu ada. Jangan kata Allah tak ada. Jangan kata Allah ada anak. Allah bukan macam kamu ada anak.
Macam Tuhan-Tuhan yang kamu buat, ada anak, ada ini semua. Allah ya, Tuhan yang benar. Tak ada anak dan tak ada diberanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Percaya dengan sebenar-benarnya bahawa Tuhan itu ada. Dan taat dengan Allah dengan setaat-taatnya. Jangan kamu sangsi dengan adanya Allah. Allah Maha melihat tau. Macam mana Allah Maha melihat, boleh tengok kita semua yang hari ni kat dunia ni belum tengok semut, gajah lagi kan. Kita aja. Kita sekarang ni hampir 8 bilion. 8 bilion bukan sikit lah. Allah boleh tahu semua apa dalam hati setiap 8 bilion orang tu. Dan Allah boleh tahu mana rambut dia semua. Apa dia cakap, apa dia buat. Semua Allah tahu. Macam mana kita nak faham satu, iaitu Allah ni dia boleh tahu semua. Kita tak boleh faham tu. Sebab kita tak boleh faham Tuhan ni dengan kita. Kita bukan Tuhan, kita dicipta. Allah tak ada yang mencipta dia. Kita tak boleh faham tu sebab kita bukan Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan. Tuhan lain. Dia tak ada anak dan dia tidak diberanakkan. Dia tidak dicipta. Dia kekal dan hidup. Bila hari Allah SWT akan hancurkan alam ni, semua mati. Termasuk malaikat maut mati. Israfil mati. Dan dia yang dihidupkan balik. Dia tiup, hidup balik semua. Apa susahnya alam Ta'ala? Tuhan yang begitu besar, maha mengetahui, maha bijaksana, bagi kita Quran, kita tak baca. Quran tu Allah bagi benda paling besar lah. Ialah Allah buat langit, matahari, bulan, bintang, bagi kita makan, minum. Itu semua Allah bagi. Tapi tak ada benda lebih besar lah bagi pada kita, seluruh manusia dan jin, melainkan Quran. Namun kita belakangkan Quran, kita pijak dia. Apatah lagi orang kafir tu yang koyak-koyakkan Quran tu, yang cari-carikan Quran ni. Kerana mereka ingat itu perkataan Muhammad. Ni bukan perkataan Muhammad yang ada kan orang kafir cari-carikan Quran, koyak-koyakkan dia. Ini semua kesalahan kita. Yang diberi Quran, belakangkan dia macam dia buku biasa, atau worse lagi daripada buku biasa. Tak tengok pun kat para tu. Ada kat para masjid tu, dari mula masjid dibina sampai sekarang, tak bergerak Quran tu. Tak bergerak. Bukan nak baca je. Nak baca, nak faham, nak amal Quran ni. Nak baca pun orang Islam tak ada. Nak baca Quran pun tidak. Jadi kita, bila kita membelakangkan Quran, kita telah membelakangkan nikmat Allah yang sangat besar. Allah bagi kita Quran ni untuk kita dapat tahu apa Allah mahu dan berbuat seperti mana dia mahu, supaya kita selamat dan berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT bagi tahu, kalau kamu tak ikut perintah-perintah aku dalam Quran ni, tidak sedikit aku rugi. Tidak sedikit aku rugi. Yang rugi adalah kamu sendiri. Ada Allah rugi kita tak ikut Quran? Tak ada. Tahu pun kau. Kenapa dulu kamu tak faham macam ni dan tak baca Quran? Sama? Kenapa dulu tak baca Quran? Sebab kamu orang jahil.
Datangnya saya ajak kamu supaya jangan jadi jahil. Jadi orang yang tahu apa Allah mahu, dan buat seperti mana Allah mahu, dan meninggalkan apa yang Allah tak mahu, supaya kamu jadi manusia yang selamat dan berjaya. Tapi tak mahu, kata Allah, kamu tidak ada melakukan sedikit kerosakan ataupun kekurangan pada Allah, melainkan kamu berbuat kerosakan pada diri kamu sendiri, membelakangkan Quran ni. Quran ni perkataan Allah, dia perkataan benar. Kita kena bukan baca Quran sekali-sekala. Hari ni dia baca Quran waktu nak nikah, kahwin. Lepas tu last, the second one baca Quran, bukan dia baca, orang baca kat dia, mati. Apalah Quran diguna untuk ini. Satu lagi, waktu budak lahir lah, mungkin letak Quran kat situ, bukan tu budak tu tak ada baca. Jadi ni Quran ada setengah letak kat kubur pula untuk dia baca. Dulu waktu hidup tak boleh baca, sekarang dah mati, letak Quran atas kubur dia supaya dia baca. Kita sebenarnya telah membelakangkan Quran. Kita telah membelakangkan rahmat yang Allah beri pada kita untuk kebaikan kita. Allah kata tidak ada kerugian sikit pun, kekurangan yang berlaku pada Allah kalau kamu membelakangkan Quran. Jadi tidak membelakangkan Quran ni, kita kena baca Quran bukan setahun sekali, bukan waktu nenek mak kita mati atau orang kita mati orang baca Quran. Kita mau baca Quran ni setiap hari, bukan baca je, mau faham, mau amal. Pertama sekali mau amal ialah mengucap kalimah. Yang kedua, selepas mengucap kalimah, tunaikan hak dia. Itu pun tak diamal Quran. Quran banyak benda nak amal, tapi sebelum semua benda nak amal, yang pertama mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Quran ni bukan kena dibaca oleh orang Islam ni, semua orang. Pertama sekali kita nak amal Quran ni, kita mengucap. Lepas mengucap, kita buat kerja menunaikan hak mengucap, mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri kita, dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat suka Allah. Dan kemudian semayang yang kedua, 5 waktu berjemaah di masjid bagi lelaki, perempuan di rumah. Itu 2 perintah yang ada dalam Quran. Banyak lagi perintah dia. Kalau ini tak buat, perintah lain mana nak buat? Mana nak buat? Mana nak buat? Kalau buat pun dia takkan ada ruh. Kalau kalau mengucap kalimah aja, lepas mengucap kalimah tidak buat kerja menunaikan hak kalimah, kalimah tu tak masuk dalam hati ke tahap paling kurang Allah mahu, semayang pun jadi tak diterima, puasa, semua amal tak diterima sebab tak ada ikhlas. Kenapa tak ada ikhlas? Iman tak ada dalam hati ke tahap paling kurang Allah mahu. Macam Rasidi, semua amal tak ikhlas sebab kalimah tak masuk. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Last orang Kedah kata apa? Pi mai tang tu. Pandai Rasidi. Pi mai tang tu hang tauba. Semalam saya cakap hang tauba kan. Jangan orang Kedah je, pi mai tang tu. Buat usaha dakwah, iman masuk, iman keluar, iman masuk, iman keluar. Last waktu iman tak ada, mati. Itulah jadinya. Dia tak boleh iman masuk, iman keluar. Dia kena iman masuk terus naik, tak keluar-keluar. Hari ini lebih baik pada semalam, besok lebih baik pada hari ini. Okey.